Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to my channel Lafaz Empire by Cik Faz. Okey, hari ni Cik Faz nak terangkan tentang resume dan kurikulum VITAI. Selalu orang cakap kurikulum VITAI lah apalah. Sebenarnya bukannya kurikulum VITAI, tapi VITAI. Kurikulum VITAI. Tu cara peronan yang betul lah. Tapi kalau ringkasannya orang panggil CV. Resume lain, CV lain. Kedua-duanya adalah macam adik-beradik. Terang pasal diri kita, tapi ada perbezaan. Jadi apakah perbezaannya? Okey, hari ni Cik Faz akan terangkan dalam video kali ini. Okey, yang belum tengok video yang lepas-lepas, boleh tengoklah video yang lepas-lepas. Banyak informasi yang Cik Faz dah share dekat video-video yang lepas. Lebih kepada pangkat, ada yang tentang cara, prosedur untuk menjadi pelaut. Jadi yang belum tengok video yang lepas-lepas, boleh tengoklah video yang lepas-lepas. Sebab banyak juga informasi, terutama tentang pangkat. Pangkat ni banyak bahagian. Jadi sebenarnya bahagian pangkat tu tak habis lagi. Jadi saya akan terangkan untuk next video yang akan datang lah. Ada bahagian dia tak habis lagi tentang pangkat. Last saya terang tentang pangkat di engine department. Dia lebih kepada tentang greaser dan sebagainya lah, oiler dan sebagainya. Jadi stay tune dengan Cik Faz. Dan selepas ni dah habis tengok, jangan lupa subscribe. Sebab subscribe tu memberikan semangat saya untuk buat video dan berkongsi ilmu juga. Jadi turn on notification juga, dan hit button like untuk bagi support jika sukalah video ni. Dan kalau ada sebarang nak sharing pengalaman, informasi, pertanyaan, boleh komen di comment section. Cik Faz insyaAllah akan balas lah satu persatu komen. Jadi tinggalkan saja komen, dan komenlah secara berhemah. Itu saja. Berbalik kepada resume dan kurikulum VITAI, atau lebih dikenali sebagai CV. Okey, persamaan antara kedua-duanya adalah kedua-duanya merupakan lampiran yang menerangkan tentang maklumat peribadi seperti pendidikan, pencapaian, sejarah tempat kerja atau pengalaman kerja, rujukan. Kalau resume ni, dia lebih dikenali macam functional resume. Kalau CV ni, dia lebih kepada chronological resume. Itu daripada segi istilah lah. Tapi apakah perbezaan antara kedua-duanya? Perbezaan dia macam adik-beradik tau, tapi dia ada beza. Sebab dia terangkan antara satu sama lain. Macam simply dia macam adik-beradik, tapi dia ada beza. Kalau resume, dia limit muka surat yang terbaik adalah satu muka surat lah. Maksimum 2 muka surat. Tu resume. Kalau lebih daripada itu tak panggil resume, dah dia panggil CV. Tambah especially kalau resume ni jarang lah company tanya, minta untuk resume. Selalunya company akan minta CV, prefer CV lagi daripada resume. Apa beza CV? CV ni dia lebih banyak muka surat dia. The range dia dalam 3 hingga ke 5 muka surat lah. Tapi yang ada yang cakap ada sampai 6 muka surat yang terbaik. Tak kisahlah kalau CV tu sampai 6 muka surat pun. Tapi bagi pendapat saya lah, 3 muka surat pun dah cukup untuk CV kalau pelaut baru lah. Kalau kamu pelaut baru, 3 muka surat dah cukup. Kalau yang ada pengalaman atau prosedur lebih, 4 lah. Selalunya 3 ke 4 tu the best CV lah.
Kenapa saya lebih bicara pasal CV? Sebab selalunya company dia akan minta CV. Memang prefer CV lah. Sebab tu kadang-kadang ada je macam, saya buat resume je, saya tak nak buat pun CV. Last kena buat juga. Sebab apa? Company perkapalan dia tanya, ada CV tak? Sebab kita ni bekerja, kita nak tengok ada skill apa sebab kita pelaut. Kalau kerja dekat darat lain. So jadi dia lebih prefer kepada syarikat perkapalan, lebih prefer kurikulum vitae ataupun CV. Tapi saya akan terangkan tentang resume dan CV juga. Sebab apa? Ada je company yang minta nak dua-dua, ada yang minta satu je. Tapi jarang lah nak minta resume je, akan minta CV sekali. Okey, berbalik kepada resume dulu. Cik Faz akan terang tentang resume dulu. Jadi apa yang perlu ada dalam resume? Okey, first adalah tentang rupa resume tu. Resume dengan CV lah, sebab lebih kurang je kan. Grafik lah, penggunaan grafik, terutama dekat bahagian headline. Guna grafik yang biasa-biasa je, jangan terlampau sarat atau menyakitkan mata. Yang biasa je, asal ada, nampaklah menarik sikit, nampak seri sikit kat bahagian atas tu. Elaklah warna-warna yang menyakitkan mata, macam merah ke. Tapi okey je kalau nak pakailah. Kadang-kadang ada je syarikat perkapalan ataupun yang tengok, yang tukang viewer kita punya CV ataupun resume tu, ada je, tak kisah pun terpulang. Tapi kalau boleh buat macam ringkas yang nampak kemas. Itu yang paling penting. Okey, settle bab grafik tu, kamu terus terangkan tentang personal information. First, kamu tulislah nama penuh, name, nama penuh macam dekat IC lah, huruf besar. Lepas tu nombor IC, lepas tu alamat, email, contact number, bangsa, kerakyatan, jantina. Lepas tu lebih kepada pendidikan kamu, di sekolah mana, bila, tahun bila habis, mula tahun bila habis, pencapaian daripada pendidikan tu. Kamu kena bagi tahulah tentang pendidikan, letak yang paling ranking tinggi. Contoh kamu ada ijazah ke, diploma ke, even paling tinggi, tak kisahlah apa yang paling tinggi, sebab resume kan. Okey, ada orang tanya saya, Cik Faz, kalau resume saya bahasa Melayu tak apa ke? Dia terpulang lah kepada company perkapalan tu. Kalau yang hiring tu okey je kamu punya resume tulis bahasa Melayu, tak kisah. Tapi kalau boleh buatlah resume tu bahasa Inggeris. Sebab apa? Kamu senang nak mohon kapal-kapal yang foreign going macam kat Singapura ke, kapal-kapal US ke. Sebab tu saya prefer student tu buat resume ke CV ke dalam bahasa Inggeris. Sebelum tu bagi tahulah language, sama ada kemahiran berbahasa. Tulislah tahap apa, tahap sederhana ke, just baik ke, memuaskan ke, sangat baik ke. Selalu orang cakap excellent, ada cakap intermediate, ada yang nak letak achievement, pencapaian. Yang contohlah kamu ada pencapaian dalam akademik ke, sukan ke, kamu letak yang paling tinggi. Itu saja. Okey, seterusnya pengalaman kerja. Kamu teranglah working experience tu kan. Job title, position apa, terangkan. Macam contoh weather, kamu terangkan job scope dia ada, job scope buat apa, job description. Lebih kepada kamu menerangkan huraian tentang kamu buat apa. Sebagai kamu kerja sebagai weather, kamu buat apa, kamu terangkan lah job scope. Contoh, manage the machine that manufacture and repair metal structure, tools and equipment. Ni weather punya description lah. Company apa, bagi tahu durasi masa bekerja,
Tahun bila start, tahun bila tamat, 3 yang terbaik lah. Lepas tu terang juga skill apa yang kamu ada, soft skill apa yang ada, skill terang juga pasal personal certificate. Personal certificate ni dokumen sijil-sijil kita lah. Sijil-sijil macam buku pelaut, kad pelaut kita ada, terang lah sikit. Ada apa yang kamu ada, dokumen pelaut, sijil-sijil, STC, W apa yang kamu ada, security awareness ke, DSD ke, BT ke, BTOCT ke, ada OPITO ke, bagi tahu, mention dalam resume tu. Terusnya yang last sekali adalah, kalau dalam resume lah, terang tentang rujukan. Rujukan ni perlu ada tak? Rujukan ni sebaiknya adalah, tak ada pun tak apa, tapi sebaiknya kena adalah. Senang, dia lebih kuat orang nak hire tu. Ada macam support ni lah, nak rujuk, kita nak lebih mengenali company baru tu, dia nak cuba kenal kamu, dia contact lah rujukan tu. Rujukan tu tak semestinya yang tukar hire kamu, tempat kamu bekerja. Pilih orang-orang yang macam contoh, kadang-kadang ada juga yang kalau orang yang ada nama macam ternama sikit, kamu kenal dia, boleh dia jadi sebagai reference, rujukan. Macam antara orang yang dikenali, kenal pegawai ke, yang kenal lebih 3 tahun, duduk dekat kawasan kamu ke, boleh, tak ada masalah. Depends. Ni disclaimer tau, kadang company nak juga yang syarikat company yang kamu bekerja, ikutlah terpulang pada diri sendiri mana satu. Tapi macam saya cakap lah, rujukan tak ada pun tak apa, ada pun lagi bagus. Okey, kamu jangan lupa bagi tahu kamu nak apply untuk position apa. Post apply untuk apa, OS ke, GP ke, steward ke, mention dekat situ. Perlukah saya letak raise gaji? Selalunya saya selalu pesan dekat student saya letak lagi, sebab nanti ada company tu akan bagi borang. Kat borang tu dia akan tinggalkan satu ruang untuk bagi berapa kita demand gaji lah. Dari itu baru kita demand. Lebih better buat macam tu lah, tak payah letak raise gaji dekat resume. Untuk pelaut lah, kalau selain pelaut tu saya rasa perlu jugalah kalau kerja darat. Tapi kalau yang ni saya lebih prefer tak payah letak lagi. Lepas tu tolong jangan sipahkan maklumat peribadi. Contohnya kat sana, kat tepi, nombor phone, dekat bawah alamat, dekat apa, macam berselerak, letak setempat. Macam saya susun, macam contoh tadi saya terang personal information, nama, maklumat peribadi kita, lepas tu pendidikan, lepas tu pengalaman kerja, lepas tu tentang dokumentasi kita, dokumen apa kita ada, sijil apa yang ada, lepas tu rujukan. Simple, ringkas. Lepas tu berkenaan dengan gambar, tolonglah jangan ambil gambar-gambar selfie yang bukan-bukan lah, tak nampak kamu lah, apalah. Kalau boleh yang ada gambar ukuran pasport belakang, warna biru dengan ataupun warna putih lah. Proper lah, pakai kemas sikit, ada macam berkola, kemas lah sikit. Tak kisah sebenarnya gambar kau letak apa, tapi ikutlah kalau company tu nak orang yang macam kemas sikit ke, dia cakap sebab tu okey je. Kalau nak pakai gambar-gambar biasa, kadang-kadang tak kisah pun company, sebab pelaut ni dia lain sikit daripada orang yang kerja kat darat. Tak kisah pun gambar, lebih penting dia punya dokumentasi, dokumen dia ada tak CW, ada tak kad pelaut, ada tak buku pelaut, ada tak pasport. Yang tu paling penting. Bila expirednya, itu yang paling penting dalam resume kita. Yang tu paling kuat lah. Lagi satu yang skill lah, kalau skill pengalaman kerja, yang tu pun kuat juga untuk menguatkan resume kita. Lebih baik buat resume tu macam cara dia satu ke bawah je, jangan ke bawah lepas tu tepi ada pula, dia macam singkat-singkat, bagi satu ke bawah je. Cara kita huraikan kita punya maklumat peribadi, senang.
Tapi selalunya dalam satu muka, dua muka surat je. Ringkas sangat. Paling okey kalau nak buat macam tu, buat satu muka surat je, kemas-kemas lah. Yang satu hala tu better sampai ke bawah tu, macam tak berselerak sana sini tu, better untuk CV okey lah. Kalau resume tu boleh lagi lah untuk buat macam sebelah menyebelah. Tak kisah. Ni disclaimer tau. Ini perkongsian atas selalunya saya ada kadang-kadang saya ada juga tolong tengok-tengokkan CV. Jadi ini adalah salah satulah CV ataupun resume. Jadi itu adalah salah satu ni lah. Tapi most saya selalu tengok CV daripada berbanding resume jarang lah company ni. Tapi saya mention juga dalam video kali ni sebab kadang-kadang ada yang nak tengok ringkas. Tak kisah. Yang penting font tu apa, tulisan tu jangan pakai tulisan yang berangkai jadi pergi pakai macam-macam macam tulisan macam Matura MT script capital lah, Magneto lah, Algerian lah. Itu contoh pakailah tulisan macam Times New Roman, Arial, tulisan-tulisan yang okey lah, yang jelas, tak ada macam berangkai-rangkai. Dah panjang dah, dan dekat 16 minit dah. Okay, kalau macam tu saya akan terangkan kurikulum vitae di next video, part 2 untuk resume dan CV ni. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share and turn on notification untuk informasi yang akan datang. Thanks for watching.